إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita memanjatkan syukur dan puji-pujian kepada Allah pada malam ini, masuk hari yang ke-28 Rejab 1434 Hijriah. Kita dapat bertemu lagi dalam pertemuan yang ketiga akhir sebelum kita masuk menangguhkan pengajian untuk bulan Ramadan Al-Mubarak. Dah tahu dah puasa bila? Jawapannya 1 Ramadan dah. Tak perlu suspense. Pasti 1 Ramadan. Raya pun sama, 1 Syawal. Tak perlu besar-besar. Semuanya dah pasti. Ala kulli hal, bila kita berada di dalam bulan Rejab, beberapa perkara yang para ulama kita telah jelaskan apabila kita diberi penerangan demi penerangan kaitan dengan perkara-perkara yang tidak sahih yang disebut berkaitan dengan Rejab. Pertama sekali, Rejab ini sudah pasti sebagai salah satu daripada 4 bulan haram yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah telah menjadikan 12 bulan dan di antara bulan-bulan tersebut ada 4 bulan haram. 4 bulan haram tu maksudnya 4 bulan yang mulia. Sehingga kan kata Al-Imam Syafi'i, barang siapa yang mengerjakan amal soleh pada bulan tersebut, bulan-bulan tersebut Allah akan gandakan. Dan barang siapa yang mengerjakan dosa pun Allah akan gandakan. Ini pandangan ijtihad Al-Imam Syafi'i yang telah beliau nyatakan mengenai bulan-bulan haram. 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan berasingan. Siapa tahu? Macam kuis pula. Siapa dapat jawab, saya bagi borang malam ni. Tapi bukan borang kahwin. Orang lelaki senyum, dia kata kalau imam tawa dia borang kahwin. Bukan borang kahwin. Borang nak menambahkan pahala di bulan Ramadan. Nanti kita buat kat masjid, makan bubur, berbuka puasa. Jadi bagilah sumbangan. 3 bulan berturut-turut dan 1 lagi yang berasingan iaitu bulan Rejab. Bulan Rejab, kita dah berada di hujung Rejab 27, 28. Malam ni masuk 28. Bulan Rejab sampai berapa bulan? Ni siapa dapat jawab? Ada 29 ke 30? Allah, tak sempat tengok kalender lagi. Selalu tengok kad kahwin ni, hujung minggu ni kad kahwin. Yang ada kahwin lagi tak minggu ni. Bulan kalender Islam terlupa nak tengok. Tadi ada kawan SMS sebelum datang. Dia kata hari ni pukul berapa masuk waktu maghrib? Dia tanya bila masuk waktu maghrib. Nasib baik dia tanya imam. Kalau dia tanya makmum, masalah sikit. Pak imam dia kena tahu tepat dah. 7.19 hari ni Alhamdulillah. Jadi berbaki tinggal beberapa jam lagi, sehingga 30 Rejab kita akan masuk pada bulan Sya'ban. Jadi yang pastinya Rejab dia salah satu daripada 4 bulan haram.
Dan hadis yang menyatakan Rejab itu bulan Allah, kita dah sebut dah, itu hadis yang palsu. Rejab syahrullah, Ramadan, Sya'ban syahri, Ramadan syahru umat. Hadis itu hadis yang palsu. Baik, yang Nabi sebut bulan Allah itu ialah Syahrullahil Muharram, bulan Al-Muharram, bulan Muharram. Bulan Rejab tidak disebut dengan nama Syahrullah, tetapi bulan Al-Muharram. Yang kedua iaitu sambutan Isra' dan Mi'raj. Sambutan Isra' dan Mi'raj yang mereka kata Isra' Mi'raj bulan Rejab, kemudian lagi bulan Sya'ban iaitu nisfu Sya'ban, nanti Ramadan pula nuzulul Quran. Ini cantik, nampaknya macam cantik. Tetapi Imam Ibnu Katsir disebut dalam tafsirnya, tafsir Quran Al-Azim, dan juga dalam kitab sirahnya Al-Bidayah wa Nihayah. Apabila bercerita tentang Isra' dan Mi'raj, sudah tentulah ada yang disebutkan dalam Quran, iaitu dalam surah Al-Isra', surah yang ke-17 dalam Quran. Kalau kita gajin kira lah, so gajin kira tu maknanya tengok Quran. Surah yang ke-17, yang ke-16 surah An-Nahl, yang ke-17 surah Al-Isra', yang ke-18 surah Al-Kahfi. Jadi dan ketiga-tiga surah ini dia berapat lah. Al-Isra', kemudian Al-Kahfi. Surah Al-Isra' pada juzuk yang ke-15 ada 111 ayat. Surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi kulli lailatin Bani Israil waz-Zumar. Adalah Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW pada setiap malam membaca surah Bani Israil dan surah Az-Zumar. Jadi surah Al-Isra' juga dikenali dengan nama Bani Israil. Dalam Quran ni banyak. Kalau dalam kita, bila kita buka Quran yang belakang dia tu, itu nama yang termaktub. Tapi ada nama-nama lain yang disebut. Sebagai contohnya Al-Fatihah saja tidak kurang daripada 17 nama. Imam Al-Qurtubi kata ada 20 nama Al-Fatihah, tapi namanya Al-Fatihah yang termaktub dalam Quran, yang kita pegang, mushaf yang kita pegang. Surah Al-Mulk dikenali juga dengan nama surah Tabarak. Surah As-Sajadah ataupun surah Alif Lam Mim As-Sajadah. Kemudian surah Al-Isra' juga dikenali dengan nama surah Bani Israil. Hanya satu ayat cerita pasal Isra' Mi'raj. Ayat yang kedua cerita Nabi Musa dan cerita Bani Israil, sehinggalah ke penghujungnya. Cuma awal saja Allah buka dengan Subhanallazi asra, maka dinamakan surah Al-Isra'. Jadi kata Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, dalam kitab sirah dia, kitab sejarahnya, beliau menyebutkan pandangan para ulama bila berlakunya Isra' dan Mi'raj. Pertama, seorang ulama yang namanya As-Sudi, dia kata Isra' dan Mi'raj ini berlaku pada bulan Zulqa'dah. Oh, jauh, tersasar, tak dekat langsung dengan Rejab. Zulqa'dah. Zulqa'dah. Kemudian selepas Zulqa'dah, pendapat yang kedua iaitu pendapat Urwah. Urwah ni seorang tabi'in. Dia kata Isra' dan Mi'raj ini berlaku pada bulan Rabi'ul Awal, iaitu bulan kelahiran Nabi, bulan Rabi'ul Awal. Dan pendapat yang ketiga iaitu yang disebut oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsirnya, iaitu pendapat Al-Harbi. Seorang lagi orang alim dalam ilmu tafsir, Al-Harbi, dia kata Isra' dan Mi'raj ini berlaku pada malam 27, tetapi bukan 27 Rejab, 27 Rabi'ul Akhir. Dan Imam Ibnu Katsir disebut ada pun hadis-hadis yang tidak sahih, dia kata, maknanya hadis yang lemah, menyatakan Isra' dan Mi'raj itu berlaku pada malam 27 Rejab. Jadi 27 Rejab tu dia masuk pendapat yang tidak sahih, pendapat yang lemah. Ala kulli hal, peristiwa ini benar-benar berlaku pada Nabi. Setahun 18 bulan, setahun 6 bulan, dan ada yang mengatakan 6 bulan sebelum Nabi berhijrah,
Selepas kewafatan dua orang manusia yang Nabi sayangi, iaitu Abu Talib. Selepas Abu Talib wafat, barulah wafatnya Khadijah. Kemudian Nabi berada dalam keadaan sedih, dan Allah memperjalankan Nabi pada malam tersebut, Isra dan Mi'raj. Jadi kalau ada orang yang beranggapan Isra dan Mi'raj berlaku pada malam 27, itu satu pendapat dalam pendapat yang tidak sahih. Maknanya pendapat yang lemah. Kesimpulannya, tak ada tarikh tetap. Ulama berselisih. Yang menjadi masalah ialah kalau ada yang beriktikad, yang beriktikad yakin kalau siapa yang beramal pada malam 27 Rejab, malam semalam lah, dia kata siapa yang qiyamul lail pada malam 27 Rejab, seolah-olahnya seperti dia menjadi apa sajalah fadilat yang dia letak, yang ini yang tak tepat. Dan siapa pula yang berpuasa pada siang ni, ada lagi pula pendapat yang mendatangkan fadilat yang begitu. Sebenarnya tak ada, kerana tarikhnya tak tepat. Tapi kalau ada orang puasa hari 27 Rejab dan kebetulan hari hari Khamis, tak ada masalah kerana dia puasa sunat hari Khamis. Tapi kalau dia beriktikad hari ini puasa 27 Rejab, jadi lebih pahalanya daripada hari-hari lain, maka ini satu pendapat yang salah. Kerana kalau kita mendatangkan fadilat yang tidak disebut oleh Nabi, seolah-olahnya kita mengambil tempat Nabi. Maknanya kita jadi Nabi yang terakhir, bukan Nabi Muhammad, kita yang jadi Nabi terakhir. Sebab apa? Kita yang mendatangkan fadilat, kerana tugas Nabi untuk menyampaikan risalah syariat Allah ni dah selesai setelah Nabi wafat. Yang ini asas yang kita kena faham. Yang ini yang kita kena faham. Tak payah orang nak ceramah, nak bercakap banyak-banyak. Yang ini kita faham. Bila Nabi wafat, tak ada orang ambil alih tempat Nabi. Dan bila Nabi wafat, Nabi tak akan datang lagi bagi tahu. Allah, lupalah Syekh, ana lupa 2 minggu lepas belum wafat nak bagi tahu tentang fadilat 27 Rejab. Tak ada, Nabi tak akan datang dalam mimpi cerita-cerita tentang apa yang Nabi dah sebut waktu hidup. Boleh kalau Nabi datang dalam mimpi memperingatkan. Tapi nak datang syariat yang baru, nampaknya tak berlaku. Apatah lagi ada orang yang mendakwa dia boleh berjumpa dengan Nabi secara jaga. Cara jaga ni macam ni lah, secara sedar. Dia pergi kat belakang masjid ke, kemudian dia pergi kat balik gunung mana ke, dia jumpa Nabi secara jaga. Dia masuk dalam kelambu mana ke, Nabi datang jumpa dia. Besar bakat dia. Nabi datang daripada Madinah, datang ke Malaysia, datang ke Taman Kerjasama ni, jumpa dia dekat rumah. Boy, alim dia. Yang ini sebenarnya jangan kita percaya. Tapi kalau nak mimpi, mana-mana saja tempat kita boleh mimpi. Sebab itulah para ulama' dia kata, kalaulah Isra' dan Mi'raj ini berlaku hanya dengan roh Nabi, maka dia bukan sesuatu yang ajaib. Macam kita mimpi, malam tadi Syekh, anak mimpi kahwin 20 lah. Mimpi apa nak pelik? Mimpi kahwin 3 orang pun boleh. Mimpi, semuanya boleh berlaku. Tak ada masalah pun. Jadi dia tidak pelik, dan Allah takkan memulakan ayat di awal surah Isra' itu dengan kalimah Subhana. Subhanallah. Bila kita tengok sesuatu yang pelik, Subhanallah, ya Allah. Macam dalam kita tengok sahabat wanita kat mana tu, Mexico, Panama. Rupanya kembar dalam perut tu ada 5 orang. Membusung perut dia. Terkejut kita tengok. Ini apa ni? Sampai 5 orang anak ni. Allah, subhanallah, ajaib. Jadi Allah mulakan dengan subhanallah. Yang kedua, bila kita baca dalam hadis, Nabi menaiki burak, satu binatang yang warnanya berwarna putih, yang disebutlah sifat-sifat dia dalam hadis itu. Lebih kecil daripada kuda dan lebih besar daripada himar. Burak ada 2 sayap, dinaiki Nabi. Kalau Nabi pergi dengan roh, maka roh ini dia tidak memerlukan kenderaan. Tak payah pergi je, nak pergi sana, nak pergi sini, nak atas, nak bawah, nak pergi cepat, nak pergi lambat. Tapi Nabi menaiki burak, menunjukkan Nabi pergi dengan roh dan jasad. Inilah para ulama', mereka menceritakan tentang hal tersebut. Besok orang lelaki dia boleh dengar lagi. Kalau orang perempuan kat rumah, bukalah radio 3 Melaka, boleh dengar khutbah Jumaat secara lintas langsung. Tajuknya Isra' dan Mi'raj, satu ujian. Dah bocor dah tajuk khutbah. Tak bocor, tak ada masalah pun. Tak panjang pun khutbah dia, jadi tak boleh tidur lah.
Jadi yang bercadang nak tidur waktu khutbah tu tak perlu tidur. Pendek saja khutbah, lebih kurang dalam 9 muka surat saja. Cerita tentang Isra' dan Mi'raj, cerita tentang akidah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi saya tak langsung malam ni di surau tuan-tuan telah pun selesai ceramah Isra' dan Mi'raj. Tak payah buat lagi lah. Buat ceramah lain pula. Banyak lagi tajuk-tajuk yang panas. Antaranya tajuk neraka ada 7 pintu. Itu tajuk panas lah. Cerita pasal neraka, jadi tajuk panas lah tu. Bukan gosip-gosip panas. Yang tu kita tak nak. Jadi Isra' dan Mi'raj memperlihatkan tentang keyakinan dan akidah dan bagaimana sifat kehambaan seorang mukmin itu bila mana Allah telah memberikan dia satu kekurangan daripada asal 50 waktu sehingga Allah jadikan 5 waktu, dan dalam masa yang sama Allah tidak mengurangkan nilai pahalanya. Setiap satu itu dapat sebanyak 10. Allah tak kurangkan. Jadi Allah dah begitu kasihan rahmatkan umat Muhammad. Kenapa ada sebahagian orang lagi masih menyia-nyiakan waktu solat bila dia berada di awal waktu. Dia tak mau pergi jemaah. Sedangkan semuanya ini Allah buat, Allah kurniakan, Allah syariatkan kepada umat Muhammad dengan tujuan untuk manusia itu sendiri. Allah tidak ada manfaat dan mudarat bagi dia. Sama ada hamba dia taat, sama ada hamba dia tidak taat. Ingkar tidak memberikan mudarat, tidak memberikan manfaat. Baik, pada malam ini kalau tuan-tuan hidup dah 40-50 tahun, maknanya Isra' dan Mi'raj itu dah 50 tahun dengar. Banyak orang dari cerita Isra' Mi'raj ni banyak sudut dah. Ada yang cerita dari sudut tafsir, ada yang cerita dari sudut akidah, ada yang cerita dari sudut sirah. Ada orang bila kita kata cerita Isra' Mi'raj, dia cerita tentang solat. Sebab Isra' dan Mi'raj ini cerita tentang solat, cerita tentang apa yang Nabi diperlihatkan dengan nasib umat dia. Besok dalam khutbah tu besok ada penulis khutbah, Tuan Guru kita Datuk Haji Abdul Rahim Al-Hafiz, dia ada sebut apa yang Nabi dipertuntutkan dengan masalah pembalasan kepada umatnya. Orang yang tinggalkan solat, orang yang tidak menjaga lidahnya. Kerana apa kata Nabi? Manusia ni tertipu dengan 2 perkara, iaitu masa lapang dan juga masa sihat. Bila masa lapang tu orang suka, Allah dan Nabi perintahkan buat lain, dia buat lain. Maka dia gunakan waktu-waktu tersebut dengan perkara yang tidak diingini. Baik, pada minggu lepas, 2 minggu lepas, kita telah masuk dalam tajuk kedudukan imam dan makmum, iaitu berdiri. Bukan dari segi fadilatnya. Ada ulama fiqah dibahas mana yang lebih afdal antara imam dan makmum. Yang nak menjadi imam dan tentulah yang lebih afdal, istilah yang lebih afdal daripada makmum. Tapi kelebihan pahala, siapa yang lebih utama, imam ke makmum? Yang ini pun diperbahaskan. Seperti orang yang memberi salam, orang yang menjawab salam. Orang beri salam, orang jawab salam. Bilal dengan imam, mana yang afdal? Sebab Bilal tu makmum juga. Jadi mana satu yang afdal, Bilal ke imam, mana yang lebih afdal? Ini semua disebut oleh para ulama fiqah, fuqaha, kenaan tentang hal tersebut. Tetapi yang kita nak bahaskan iaitu tentang kedudukan di mana perlunya berdiri di antara imam dan makmum. Pertama kita dah sebut kalau seseorang itu seorang makmum bersama dengan seorang imam. Kalau dalam mazhab Syafi'i, tidak lebih makmum itu mesti berdiri di sebelah kanan, dan dia tidak lebih daripada buku lali imam. Buku lali, dia tidak lebih. Buku lalinya tidak lebih buku lali imam, bukan ibu jarinya. Kadang-kadang imam keton, keton tak faham. Imam gendah, bukan pendek. Pendek panjang lawan dia, tinggi gendah. Kita ni selalu salah. Orang gendah kita kata pendek. Nama dia baik-baik, man pendek, kita bagi gelaran lah. Sebenarnya gendah, itu yang tepat bahasa Melayu dia, gendah, tinggi. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, baru betul. Baring sebenarnya sama, kalau baring tu sebenarnya duduk pun tak sama. Kadang-kadang tengok pengantin dia, tak sama apa, dia duduk atas kursi. Kalau dia baring sama. Jadi kedudukannya dalam hadis yang diriwayatkan daripada Nabi SAW, kisahnya daripada Abdullah bin Abbas,
dan juga Jabir bin Abdullah yang kita dah bahaskan. Kalau ikutkan asal dalam hadis, kedudukan imam dan makmum itu sama baris, satu saf, sama baris. Makmum tidak melebihi imam dan imam juga tidak melebihi makmum. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, mereka katakan makmum itu tidak melebihi buku lalinya daripada imam. Kadang-kadang makmum yang rendah, imam yang rendah, tetapi makmum itu tinggi. Tapak kaki paling panjang dalam Bukit Beruang. Dia memang mestilah dia lebih tapak kakinya lebih daripada imam, tetapi buku lalinya masih lagi tidak melebihi imam. Kebanyakannya daripada kita beramal mengikut mazhab Syafi'i, iaitu kedudukan makmum tidak lebih buku lalinya daripada imam. Ada orang dia salah faham kadang-kadang. Dia kata bukan buku lali, sebenarnya satu telapak jari. Kadang-kadang ada yang lari ke belakang. Yang ini tidak tepat dengan sunnah. Ala kulihat, kalau kita sejajar dengan imam, itu yang tepat. Kalau kita tidak melebihi buku lali pun, itu dekat-dekat dah dengan sunnah. Tapi kalau dah belakang sangat, sampai habis imam kat sini, dia dekat sini, dah sampai satu depa. Kalau ni satu hasta, satu jengkal, kemudian ni satu hasta, satu depa, yang itu telah menjauhi imam, maka sudah tentulah dalam mazhab dia akan bagi hukumnya. Kalau orang tanya hukumnya makruh, tetapi solatnya sah. Jadi kalau dia berdiri kiri, dia berdiri belakang, dia berdiri kanan tapi belakang, maka kedudukan itu hukumnya adalah makruh, tetapi solatnya sah. Yang afdal ialah dia rapat dengan imam itu, maka dia berada di sebelah kanan. Manakala kalau sekiranya dua orang makmum atau lebih solat bersama dengan imam. Kalau dua orang, pertamanya dua orang itu pada asal-asalnya, kalau seseorang itu dia semayang di sebelah kanan, maka datang seorang, yang itu bab masbuk. Tapi kalau dua orang datang serentak, maka salah seorang itu qamat, kedua-duanya berdiri, sama pembahagiannya berada di belakang imam. Sama pembahagiannya. Bukan seorang itu di tengah, kawan dia sebelah kiri, ataupun di sebelah kanan, iqamah, kawannya tengah-tengah. Maka tak tepat. Sebenarnya dia, imam itu di tengah-tengah, maka dia sebelah kakinya separuh imam, sebelah kakinya separuh daripada imam. Itu kedudukan yang lebih tepat. Jadi kalau kita datang berdua, kalau kita bermusafir 3 orang, seorang kita lantik jadi imam, maka yang 2 berdiri di belakang, maka pastikan dia berada betul-betul berada di pertengahan imam, baru stabil kedudukannya di belakang imam. Adapun pendapat daripada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, apabila Al-Aswad dan Al-Qamah, Al-Aswad dan Al-Qamah datang, maka mereka semayang bersama dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Yang 2 lagi tabi'in, yang seorang ni sahabat. Maka mereka ini tidak berdiri di belakang, tetapi berdiri di kiri dan kanan Abdullah bin Mas'ud. Walau bagaimanapun hadis ini, ada sebahagian ulama' dia kata telah dimansuhkan hukumnya. Pada awal-awalnya Abdullah bin Mas'ud menyatakan hal yang sedemikian, tetapi ulama' dalam mazhab Syafi'i, mereka mengatakan hukum itu telah dihapuskan kerana ketika itu Abdullah bin Mas'ud dia belajar cara tersebut daripada Nabi SAW waktu berada di Mekah. Kemudian apabila dia berhijrah, dia melihat perbuatan Nabi itu di Madinah, maka cara itu telah terhapus. Ini beberapa hukum yang kita pernah sebut. Ceramah kita masa Isra', masa awal bulan Rejab pun telah sebut. Ada satu korban yang dinamakan Atirah. Atirah ni dia dilakukan 10 terawal daripada bulan Rejab. Pada awal-awalnya Nabi perintahkan hal tersebut. Mana-mana orang yang nak berkorban pada 10 awal Rejab, maka dipersilakan. Kemudian datang hadis yang memansuhkan hal tersebut. Oleh bagaimanapun ada sampai hari ini orang amalkan, kerana mereka beranggapan bahawa hadis itu tidak dimansuhkan. Jadi ada pandangan yang kata mansuh, ada yang kata tidak dimansuhkan. Manakala pada malam ini kita nak berbicara tentang jadi hukumnya, kalau seorang makmum itu dia berada di hadapan imam, maka menurut jumhur ulama berpendapat kalau ada satu makmum dia melebihi imam, maka solatnya batal, kecuali di Mekah.
Mekah ada special. Mekah ni kadang-kadang imam dia semain ke atas, orang semain kat bawah. Dia melebihi daripada kedudukan imam. Ini kadang-kadang soalan ni orang timbulkan. Di Mekah saja hukum-hukum yang sedemikian diperbolehkan, tapi luar daripada Mekah tak boleh. Madinah pun tak boleh, walaupun dia salah satu daripada yang disebut sebagai haramain, dua bumi haram, dua bumi yang suci, bukan tanah haram. Madinah tanah halal tapi disebut sebagai tanah haram, iaitu dua tanah bumi suci. Tetapi yang dibenarkan hanya di Mekah. Tapi di Madinah dan di tempat-tempat lain, kedudukan makmum mesti di belakang imam, tidak lebih daripada buku lali imam. Maka menurut jumhur, batal solat seseorang itu jika dia melebihi imam. Pada ke depan, hukum dia batal. Lagi ada lagi cerita tentang pandangan-pandangan dalam agama mengenai tentang kedudukan makmum wanita sebagai contohnya, nanti belakang kita sebut. Baik, yang ketiga pada malam ini, iaitu kalau seseorang itu dia mendapati bahawa kesemua saf ini penuh. Ini yang contohnya dalam surau ini kita buat. Contohnya penuh, semua penuh. Tapi ada seorang makmum ni dia tak dapat tempat, maka dia boleh berdiri di sebelah kanan imam. Seperti imam yang seorang makmum semayang dengan satu imam, satu makmum satu imam. Dia boleh berdiri di sebelah kanan imam, mendapatkan tempat. Yang lain-lain ini berada dalam saf yang sama seperti biasa. Yang ini jarang kita jumpa. Tapi kami dulu, waktu kami belajar di Mesir, hal ini selalu berlaku. Waktu kami dulu belajar dengan Tuan Guru Syekh Nuruddin Barbau Al-Banjari, sekarang masyhur lah, selalu datang kat Melaka. Kita tiap bulan datang, tapi bukan datang kat tempat kita ni. Dia datang dekat Baitul Qura di Sungai Udang sana, di Paya Rumput Sungai Udang, mengadakan kuliah bulanan. Mungkin iklan dia selalu tak sampai kat kita sini, tapi selalu ada. Kalau kita lalu dekat Tangga Batu, kita akan nampak Syekh Nuruddin Barbau Al-Banjari kuliah duha di Baitul Qura Sungai Udang. Selalunya bila kelas beliau ni, dia mula lepas daripada maghrib, kemudian apabila selepas habis mengaji, lepas belajar tu, maka semayang Isya. Pelajar ni sesat, sempit, ramai, penuh. Jadi akan seorang, maka seorang akan semayang berada di sebelah beliau. Dulu mula-mula tak faham betul. Sebab kita mula-mula baru datang belajar, ikut je lah. Tengok, kenapa dia berdiri kat sebelah imam? Tapi belakang ni semua sesak, penuh, tak boleh solat. Tak ada ruang. Rupanya diberitahu begitu. Akhirnya kita jumpa hadis yang menyebutkan hal yang demikian, iaitu apabila seseorang itu masuk ke masjid dan dia mendapati masjid telah penuh. Yang ini pun kadang-kadang boleh dipraktikkan. Contohnya seperti hari Jumaat, hari raya, puasa. Bila tengok ramai jemaah yang datang tak mendapatkan tempat, maka imam boleh memanggil seorang makmum berdiri di sebelah kanan. Tapi ini tak pernah dibuat, kita tak pernah tengok lagi. Kalau berlaku kita rasa pelik, mungkin tidak akan rasa pelik. Tapi sedikit-sedikit lah tuan-tuan, kalau kita boleh mulakan, maka dia tak menjadi masalah. Hadisnya, iaitu seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW, di mana ketika beliau sakit, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengimami manusia, dan apabila Abu Bakar melihat beliau hadir, maka Nabi berdiri di sampingnya, kemudian Abu Bakar pun mundur ke belakang memberikan ruang untuk Nabi. Jadi hadis ini ada ulama yang kata ianya khusus untuk Nabi sahaja. Ibnu Hajar dibahaskan dalam Fathul Bari. Hadis ni ada dalam Sahih Al-Bukhari, iaitu ketika mana Nabi SAW sakit. Nabi sakit, maka Abu Bakar menjadi imam. Kemudian Nabi datang. Tapi syaratnya yang waktu Nabi datang ni iaitu rakaat yang pertama. Masih rakaat yang pertama, bukan rakaat kedua dah. Abu Bakar jadi imam, Nabi datang rakaat kedua, tidak. Tidak. Dan Abu Bakar mundur. Pada waktu ni Abu Bakar mundur. Tapi dalam satu hadis yang lain kita jumpa, di mana ketika Nabi SAW sakit, maka Abu Bakar mengimami manusia dan Nabi datang. Kemudian Abu Bakar dia tidak mundur. Waktu ni dia tidak mundur kerana
pada waktu itu dia telah pasti Nabi itu sakit. Begitu juga dalam hadis yang lain, seorang lagi sahabat yang menjadi imam ketika Nabi sakit, iaitu Abdurrahman bin Auf. Inilah dua orang sahabat yang pernah menjadi imam kepada Nabi SAW di dalam solat. Tetapi yang paling banyak menjadi imam ialah Abu Bakar. Kalau anak-anak kita yang ambil di sekolah menengah SPM, dalam buku Al-Quran dan Sunnah, ada satu bahagian iaitu khalifah-khalifah Islam. Di situ ada disebut khalifah yang pertama Abu Bakar, maka dia telah mengimami Nabi ada 16 ataupun 17 kali. Dia pernah mengimamkan solat di dalam solat, dan Nabi SAW menjadi makmum. Jadi Nabi sudah pastilah, sebab Nabi Imamul Kubra dan Imamatul Kubra dan Imamatul Uzma dan Imamatul Sughra. Nabi ini sebagai imam, pemimpin, dan yang keduanya Nabi jadi pemimpin, imam di dalam solat. Sampai Nabi wafat, barulah orang lain berganti-ganti menjadi imam di Masjidil Haram, di Masjid An-Nabawi. Di Quba orang lain menjadi imam, Nabi menjadi imam di Masjid Nabawi. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan bahawa Nabi SAW pergi ke Bani Amr bin Auf untuk mendamaikan di antara mereka. Bani Amr bin Auf ini salah satu daripada kabilah orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar, mereka ini salah satu daripada kabilah ni. Maka Nabi pergi untuk mendamaikan perselisihan yang berlaku. Jadi Nabi tak ada dekat Madinah. Kemudian Nabi, sementara menunggu Nabi balik, maka telah masuk waktu asar, dan orang-orang yang mengerjakan solat pun, mereka pun berdirilah. Mereka pun bertanya kepada Abu Bakar, boleh tak dilaungkan iqamah? Kata Abu Bakar, dipersilakan. Dan apabila Sayyidina Abu Bakar solat, maka Nabi pun datang. Dan pada waktu itu, solat yang berlaku itu ialah solat asar. Solat asar, dan masih di rakaat yang pertama, dan akhirnya Nabi masuk di celah-celah saf orang Muslim itu. Mereka bergerak, memberi ruang kepada Nabi, dan sehinggalah Nabi angkat takbir dan Nabi berdiri di sebelah kanan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar pun mundur, memberi ruang kepada Nabi untuk menjadi imam. Abu Bakar pula ganti menjadi sebelah. Sebab itu ada ulama dia kata ini kekhususan pada Nabi. Tapi Ibnu Hajar dia tolak, disebut dalam Fathul Bari, hal ini boleh berlaku sekiranya kalau seseorang imam itu dia solat, kemudian tiba-tiba dia berhadas, terkentut, tak ada nak terberak lah, terkentut, maka dia pun batal solat dan keluar daripada saf solat. Maka orang yang belakang itu dia boleh masuk menjadi imam. Kemudian sekiranya masih di rakaat yang sama, maka boleh imam yang di awal tadi, yang pertama tadi, datang semula, kemudian mengangkat takbir dan mengambil balik tempat dia. Kemudian imam yang sedia itu, dia mundur kembali menjadi makmum. Ini yang dibahaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengenai hal tersebut. Dan hal ini boleh berlaku untuk masa zaman sekarang. Kita tengokkan hadis dia yang disebut oleh Imam Al-Bukhari. Hadis dia hadis yang ke-684, 684, yaitu dalam bab babun man dakhala liya'umman nas faja'a al-imamul awwal fata'akhkhara al-awwal aw lam yata'akhkhar jazat salatu fihi Aisyatu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang masuk untuk mengimami solat, kemudian imam tetap datang, imam ratib. Imam ratib kita panggil imam rawatib. Rawatib ni imam ganti-ganti. Dalam istilah hadis dipanggil imam ratib. Ratib ni maksudnya tetap, imam tetap, imam ratib. Ada satu lagi istilah dipanggil
Allah. Bukan istilah dalam kitab fiqh, tapi istilah yang dibuat oleh Jabatan Agama, iaitu imam litar dipanggil. Litar kan? Tuan tahu tak litar? Litar bukan. Litar kereta tu. Jadi dipanggil istilah imam litar. Imam litar ni maksudnya kalau di masjid tu tak ada imam. Imam pergi, dua imam pergi haji. Tak ada masjid tu tak ada imam. Maka tak ada orang yang nak baca khutbah, maka Jabatan Agama Islam Jaim dia akan hantar imam litar. Dia panggil imam litar. Jadi dia berpusing lah. Masjid ni. Dia datang hanya untuk khutbah hari Jumaat saja. Khutbah Jumaat, kemudian solat Jumaat, Jaim pun bagi RM50. Dapat dalam RM50. Dululah, sekarang wallahualam saya tak tahu. Tapi imam litar tu masih ada lagi, iaitu bagi masjid-masjid yang imam dia bermasalah, ataupun dua-dua imam, satu imam pergi umrah, satu imam jatuh sakit ke, begitulah. Maka Jaim akan hantar sebagian daripada ustaz-ustaz untuk mengimami solat dan juga membaca khutbah dan mengimami solat. Masjid kita wallahualam tak tahu pernah berlaku ke tidak ada imam litar datang. Sekali-sekali mungkin ada lah. Sesekali ada juga Walaupun ada imam pun kena tendang ke tepi. Contohnya macam hari polis kadang-kadang jadi kita bagi laluan kepada polis di Raja Malaysia untuk baca khutbah. Sebab dia polis ni yang cakap pada polis. Kalau bukan polis cakap dia tak dengar lah. Jadi dia makin peluang yang polis jadi imam pada hari tersebut, baca khutbah, kemudian dia menjadi imam. Jadi hadis ini dia kata seseorang yang masuk untuk mengimami solat, kemudian imam ratib datang, maka solatnya dianggap sah, baik imam pertama tadi mundur ataupun tidak. Jadi sepatutnya Nabi yang imam ratib, tapi Nabi lambat, maka Abu Bakar jadi imam. Kemudian Nabi pun datang, maka Abu Bakar mundur. Dalam hadis ni Abu Bakar mundur, maka sah solat bagi imam tersebut, dia mundur menjadi makmum, kemudian imam yang sepatutnya datang, dia menjadi imam. Sebenarnya boleh berlaku di masjid kita. Kalau di masjid, katalah imam lewat datang, maka Tok Sidang jadi imam dulu. Maka imam pun baru datang, dan dia nampak, dia perasan imam datang, kerana dia kenal dengan bau minyak wangi imam lah. Dia kenal bau minyak wangi, bukan bau ketiak, bau minyak wangi. Dia kenal imam ni bau minyak wangi. Dia pun perasan imam datang, maka dia boleh mundur ke belakang. Tapi dia kena faham, dua-dua kena faham. Kalau tak faham, tak mundur-mundur lah jawabnya. Pak imam pun tunggu, bila nak ke belakang, tak ke belakang pun. Jadi penting kedudukan orang yang berada di belakang imam. Walaupun dia pegawai ke tak pegawai, sebenarnya kita yang meletakkan pegawai di belakang imam. Sebenarnya orang yang kedua lebih afdal selepas imam tu. Bacaannya lebih bagus, dia lebih banyak hafalannya, kemudian dia lebih faham hukum fiqah. Patutnya dia menjadi imam. Kalau dia tak dapat jadi imam, dia jadi imam. Orang yang kedua belakangnya ialah orang yang kedua afdal selepas dia. Orang yang banyak hafal Quran, orang yang baik baca Al-Quran, dan orang yang faham hukum fiqah. Itu yang sebagusnya berada di belakang imam. Sebab bila berlaku batalnya imam, ada masalah dalam bab-bab begini. Bab-bab begini. Tetapi kalau yang datang itu orang alim saja, jadi tak perlu seseorang imam tu dia mundur. Dia kata, belakang ni Datuk Mufti datang. Dia pun mundur. Datuk Mufti pun tak gerti pula. Kena pula Datuk Mufti pada hari tu semayang dia tutup mata. Dah semua orang pandang, siapa nak naik jadi imam ni? Tak ada orang naik jadi imam. Ini masalah. Jadi yang datang ini adalah imam ratib. Contohnya seperti yang disebut tadi, imam satu sepatutnya yang bertugas, imam dua pun tak datang juga masjid, imam satu pun tak datang sebab sakit perut, maka Bilal dia naik. Kemudian tiba imam satu pun sampai, maka dia boleh mundur ke belakang. Dengan syarat ialah dia mesti berada di rakaat yang sama. Kalau imam tu masbuk, jangan dia ke belakang. Jadi takkan dia nak sembahyang 5 rakaat, imam tu nak menyempurnakan 1 rakaat. Ini tak betul, dah tak berlaku. Dalam hal ini Nabi Abu Bakar, Nabi datang dalam keadaan dia walaupun dia masbuk tetapi masih dalam rakaat yang sama, bukan dalam rakaat yang lain. Ataupun dia tengah rokok, dia rokok, Allahu Akbar, tiba-tiba dia perasan imam datang, maka imam itu dia mendapat rokok yang sama. Jadi dia telah dapat rakaat yang sama, kemudian dia mundur pada rakaat yang kedua, itu juga dibolehkan. Kalau dia nak mundur, kalau dia tidak mundur pun
tidak menjadi masalah kerana solat misal seperti mana disebut, maka solatnya dianggap sah baik imam pertama tadi mundur maupun tidak. Hadisnya diriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahaba ila Bani Amr bin Auf liyusliha bainahum fa hanatis salat. Tuan-tuan bila baca bahasa Arab ni, dia kena stop. Sebab kalau orang yang belajar bahasa Arab, yang ada dalam jemaah kita ni, katalah orang Arab ni, mungkin dia tak faham bahasa Melayu ni. Tapi kita dengar bahasa Melayu ni, macam kita dengar orang cakap sini atau ini, benda ni dia cakap tak faham. Tapi bila kita baca yang bahasa Arab, dia faham. Bila kita baca yang bahasa Arab pun, dia kena berhenti kat tempat-tempat yang sesuai dengan makna. Bukan main taram, satu nafas, tak boleh. Dan tiba ayat yang ada tanda soal, kena dibaca dengan cara bertanya. Faja'a al-mu'adzinu ila Abi Bakr faqal atusalli lin-nasi fa'uqim? Qal na'am. Fasalla Abu Bakr faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan-nasu fi shalah fatakhallasa hatta waqafa fi as-saff wa saffaqa an-nas wa kana Abu Bakr la yaltafitu fi salatihi. Falamma aktsara an-nasu tasfiq iltafat fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالي رأيتكم أكثرتم التصفيق من راب شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح ultufita ilaih wa innama tasbihu lin-nisa. Satu lagi ialah kalau seseorang itu yang faham bahasa Arab, bila dia baca ni seolah-olahnya macam benar-benar Nabi itu sebut depan dia. Orang yang dengar tu benar-benar rasa macam Nabi yang sebut perkataan itu walaupun dia bukan orang Arab. Jadi kita baca hadis Nabi ni, kita kena berhati-hati. Kalau boleh itu belajar sikitlah. Kalau tak boleh bacalah. Jadi baca hadis yang afdalnya baca yang bahasa Arab, kerana itu yang datang daripada lidah Nabi. Bukan terus baca terjemah saja. Baca yang bahasa Arab dia dulu. Begitu juga dengan ayat-ayat Allah. Dalam khutbah kadang-kadang ada ayat-ayat yang diterjemah, ada ayat-ayat yang asal datang. Yang afdalnya dibacakan ayat yang asal. Kerana itulah firman Allah yang Allah telah sampaikan kepada Jibril. Jibril sampaikan kepada Nabi. Nabi sampaikan kepada sahabat-sahabat kita, sampai kepada kita. Yang itulah sebenarnya yang perlu dibaca, bukan yang tafsirannya. Tafsiran itu hanya nak memahamkan orang. Terjemahan dia daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW pergi menjumpai Bani Amr bin Auf untuk mendamaikan perselisihan di antara mereka. Kemudian tibalah waktu solat. Lalu muazzin datang menemui Abu Bakar seraya berkata, apakah engkau mahu mengimami manusia solat agar aku memandangkan iqamah? Abu Bakar menjawab, ya. Kemudian Abu Bakar memulai solat. Lalu Rasulullah SAW datang, sedangkan orang-orang sedang melaksanakan solat. Beliau masuk ke masjid hingga berdiri di saf. Kemudian orang-orang menepuk tangan mereka. Abu Bakar adalah seorang yang tidak menoleh dalam solat. Namun tak kala semakin banyak orang yang menepuk tangan mereka, Abu Bakar pun menoleh. Lalu dia melihat Rasulullah SAW. Beliau SAW memberi isyarat kepadanya agar tetap diam di posisinya. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu mengangkat tangannya seraya memuji Allah atas perintah Rasulullah SAW tersebut. Kemudian Abu Bakar mundur ke belakang sehingga dia masuk ke dalam saf. Lalu Rasulullah SAW maju ke depan dan melanjutkan solat. Setelah selesai solat,
Rasulullah SAW berkata, "Hai Abu Bakar, apa yang menghalangmu untuk diam di posisimu tatkala aku memerintahkanmu?" Abu Bakar berkata, "Tidaklah pantas bagi putera Abu Quhafah salat di depan Rasulullah SAW." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Mengapa aku melihat banyak di antara kamu yang menepuk tangan? Siapa yang mengalami sesuatu di dalam salatnya, hendaklah dia bertasbih, kerana apabila dia bertasbih akan ditoleh kepadanya. Sesungguhnya menepuk tangan hanya disyariatkan bagi kaum wanita." Boleh faham tuan-tuan? Bila baca bahasa Arab tak faham. Bila baca bahasa Arab yang faham Rasulullah je. Yang lain tak faham kan? Bila baca yang Melayu, sekali baca ni kita dah faham. Tapi kalau kita dengar fokus betul-betul lah, hadis dia panjang. Pertama sekali, Nabi pergi ke Bani Amr bin Auf untuk mendamaikan, ada berlaku kekecohan, Nabi pergi mendamaikan. Fa aslihu dzata bainikum. Yang Allah sebut dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Apabila berlakunya perselisihan, fa aslihu baina akhawaikum, maka hendaklah kamu mendamaikan dua bersaudara tersebut. Jadi ini perintah yang pertama. Nabi sebagai pemimpin, sebagai ketua di bumi Madinah, sebagai ketua negara, maka Nabi bertugas, Nabi kena mendamaikan. Kemudian tiba waktu solat. Tidak disebutkan dalam hadis ni solat yang waktu bila, tetapi diperjelaskan dalam hadis-hadis yang lain yang seerti dengannya, iaitu pada waktu asar. Kemudian datang muazzin menemui Abu Bakar. Juga tak disebut siapa nama muazzin. Maknanya muazzin ni orang yang iqamah, yang azan tadi. Kemudian dia datang, dia nak mengumandangkan iqamah. Orang yang sama. Dalam mazhab Syafi'i, kalau seseorang yang azan itu orang lain, kemudian yang iqamah itu orang lain, kerana orang yang pertama itu tidak ada apa-apa keuzuran, tetapi orang yang kedua ni, orang lain datang, dia yang iqamah. Kata lambat, aku kamatlah cepat, dia kata, maka hukumnya makruh. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Kalau boleh orang yang sama iqamah. Adapun dalam mazhab Hanafi dia kata yang paling afdal mengumandangkan azan itu ialah imam. Dia jugalah yang mengumandangkan iqamah dan dia jugalah yang menjadi imam. Yang afdal, maka dia balut tiga-tiga, dia balut semua. Tak ada can orang lain dapat pahala. Itu dalam mazhab Hanafi dia berpendapat ini. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak. Yang azan orang lain, kemudian iqamah orang yang azan yang sama, kemudian yang menjadi imam adalah orang yang lain. Di Mesir banyak kan ada di masjid itu. Mula dia azan. Kita pun datang masjid, kita ingat, oh jangan-jangan Pak Bilal lain ni terlewat pun. Sebab di Mesir dia tak ada buka pintu, buka azan setengah jam, tak ada. Mereka ni buka pintu masjid terus azan saja. Tak ada tarhib semua tak ada. Terus azan. Jadi lepas dia azan, dia pun pergi, selalunya mikrofon azan mereka ni dia letak kat tiang. Di Mesir ni, kalau yang untuk azan ni dia melekat terus kat tiang. Kita ada bilik azan, mereka tak ada, dia dekat tiang tu ada dia punya mikrofon dia. Jadi dia pun kamat. Lepas dia kamat, dia pun pergi ke tempat imam, dia juga yang imam. Ya salam kan. Sebab kita tengok dengan serban merah dia, jubah besar dia tu kan. Rupanya dia azan, dia iqamah, dialah imam, dia sapu. Daripada maghrib sampai isyak, orang lain tak ada harapan. Jadi masa tu kita pun tak tanya, jadi pelajar pun tak muskil lah. Apa pasal pakcik ni semua dia sapu ni? Ke ada upah lain-lain ni? Azan ada upahnya. Rupanya mazhab Hanafi begitu. Jadi dalam hadis ini tidak disebutkan muazzinnya, tetapi kita tahu kalau di bumi Madinah muazzinnya hanya ada dua, iaitu Sayyidina Bilal bin Rabah, dan yang kedua ialah Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum. Dalam hadis yang kita sebut sebelum ni, hadis berkenaan dengan azan pada waktu subuh. Azan waktu subuh di zaman Nabi, keistimewaan solat subuh. Subuh ini keistimewaannya, salah satunya azannya dilaungkan sebanyak 2 kali. Tempat kita tak buat lah.
kali pertama dilakukan tujuannya mengejutkan manusia untuk bersahur, dan kali kedua dilakukan tujuannya adalah menunjukkan masuknya waktu subuh dan menunjukkan tamatnya sahur. Tamat sahur dan menunjukkan. Jadi orang yang pertama azan di zaman Nabi ialah Abdullah bin Umi Maktum. Dia pun bangun, dia beritahu kepada dia pun melakukan azan. Kemudian apabila masuknya waktu subuh, iaitu terbitnya fajar kazib, maka yang melihatnya ialah Bilal bin Rabah dan dia pun melakukan azan. Kalau di Kuba dan di Mekah sahabat yang melakukan azan namanya Abu Mahzura. Abu Mahzura. Jadi Sayyidina Bilal bin Rabah, bagi kita mazhab Syafi'i, kita azan ikut Bilal bin Rabah, iqamah kita ikut Abu Mahzura sekali. Kembali, azan kita ikut Abu Mahzura, iqamah kita ikut Bilal bin Rabah. Kembali, ini disebut oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah, kerana iqamah kita itu tidak dua kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam azan juga tidak, tetapi iqamah kita sekali. Jadi azan ikut Bilal bin Rabah, iqamah ikut azan ikut Abu Mahzura, iqamah ikut Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Jadi Bilal bin Rabah ketika pembukaan kota Mekah, maka dia melakukan azan. Bila peristiwa pembukaan kota Mekah tu, Nabi perintahkan Bilal bin Rabah melakukan azan, dan dia naik di atas Kaabah. Dia naik di atas Kaabah dan dia melakukan azan di atas Kaabah. Mula-mula dulu macam tak percaya. Macam mana naik atas Kaabah? Dalam hadis memang diceritakan begitu. Bilal bin Rabah diperintahkan oleh Nabi naik ke atas Kaabah dan dia pun melakukan azan sewaktu pembukaan kota Mekah. Jadi yang datang kepada Abu Bakar ini ialah Bilal bin Rabah. Maka dia bertanya kepada Abu Bakar, adakah engkau mahu mengimami manusia solat? Sepatutnya mereka tunggu Nabi. Kemudian Bilal melihat orang yang paling utama yang ada ketika itu ialah Abu Bakar. Maka Abu Bakar menjawab ya. Maka Ibnu Hajar menjelaskan kenapakah Abu Bakar memilih untuk meneruskan solat sedangkan sepatutnya dia menunggu Nabi SAW, kerana Abu Bakar menghendaki solat asar pada waktu tersebut dilakukan pada awal waktu. Dan dia pun tak jamin, dia tak jangka bila Nabi akan balik. Kalau dia tahu Nabi balik awal seperti mana yang berlaku tadi, maka dia akan tunggu Nabi. Tapi dia tak tahu Nabi balik bila, maka dia menginginkan diri dia dan para jemaah yang berada pada waktu itu semayang di awal waktu. Maka dia memberi keizinan kepada Bilal bin Rabah supaya mengumandangkan iqamah. Dalam hal ini juga Imam Nawawi, hadis ini juga ada dalam Sahih Muslim. Imam Nawawi sebut antara salah satu daripada sunnah orang muazzin itu yang hendak mengumandangkan iqamah. Kalau azan dia tak perlu minta imam. Izin imam, telefon imam tu. Hello imam, boleh azan sekarang? Tak payah. Azan terus, tak payah tunggu imam. Imam pula dalam bilik air, mana nak jawab handphone? Dia tanya imam boleh, tak perlu tanya. Kalau maghrib lagi berat. Kalau Pak Imam kata, ini kita kenakan orang mungkin beruang. Azan lambat sikit. Maghrib 10 minit pun azan. Pak Imam dah sedang minum air kat rumah, berbuka dulu. Orang lain tak berbuka-buka lagi. Sebab apa? Pak Imam saja kenakan. Tak boleh. Tetapi kalau iqamah, yang afdalnya dia minta izin daripada imam. Yang afdal dia tanya beginilah, boleh azan. Kadang-kadang tak tanya, bagi sekenal lah. Tapi kena perhati juga, ada orang memang habit dia macam ni. Dia bukan signal, dia memang dia ke tak pun semua macam ni je. Yang tu lain lah. Itu kena pergi buat dah, tengkuk dah sakit tu. Salah bantal. Maka Abu Bakar menjawab dia. Lalu mereka solat, dan ketika solat Nabi datang. Waktu Nabi datang ni, Nabi masuk di celah-celah saf, dan Nabi terus berdiri di sebelah kanan Abu Bakar. Yang ini yang kita sebut tadi, imam apabila berlakunya jemaah yang telah sempit, dengan syarat imam itu ialah dia imam ratib yang datang tadi, maka dia masuk ke tengah-tengah saf itu, maka dia boleh menolak-nolak, bergerak menuju ke depan dan terus masuk di hadapan. Maka apabila Nabi datang, orang ramai, bila Nabi datang, dia perasanlah Nabi yang datang. Maka mereka melihat Abu Bakar tidak menoleh. Mereka menepuk tangan. Ada tepuk tangan sekali. Dia tepuk tangan. Ada tepuk. Maka Abu Bakar tidak menoleh. Kemudian apabila dia melihat Abu Bakar tidak menoleh,
maka mereka menempuh lagi dengan lebih ramai lagi yang menempuh, maka ramai lagi yang menempuh. Maka barulah Abu Bakar dia menoleh dan dia melihat Nabi SAW datang. Dia menoleh, tuan-tuan. Maknanya dia pandanglah. Dia toleh, dia pandang, menggerakkan kepalanya. Jadi kepala kalau kita berpusing ke kanan, ke kiri, ke atas, maka hukumnya tidak membatalkan solat. Yang kira menghadap ke arah kiblat tu ialah dada, bukan kepala. Jadi kalau ada orang semayang, dia semayang dongak, dia semayang nak tengok keling sebelah kiri, sebelah kanan, maka semayang dia sah, tetapi tidaklah menepati sunnah. Tapi tengok betul-betul orang yang memang kepala tegak. Kalau orang yang memang sengit semacam je, jangan kita pergi belakang kepala dia, kita apa ni sengit, yang itu tak boleh nak buat apalah. Yang betul-betul asal-asalnya yang kita telah sebut sebelum ni, Nabi SAW waktu di awal-awal difardukan solat, Nabi solat dengan memandang ke langit, sehinggalah turun ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi solatihim khashi'un, telah berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka-mereka yang khusyuk di dalam solatnya. Maka Nabi pun tak raksahu, Nabi pun menundukkan kepalanya. Bukan tunduk habis sampai tegang ni lah. Tak, tunduk saja, tetapi pandangan mata masih lagi di tempat sujud. Asal-asal Nabi pandang ke langit. Jadi dalam solat begitu, tidak tutup mata dan kepala itu ditundukkan. Tapi ada setengah orang bila dia solat dia angkat kepala. Terutamanya orang yang jadi imam kadang, sebab apa? Dia mengangkat suara. Sepatutnya tak perlulah dalam solat, bukan kita bertanding taranum. Kalau bertanding taranum tu memang kena. Ataupun orang azan, orang yang azan dia tak boleh tunduk. Allahu Akbar. Nanti dia azan macam Piramli dalam Sumpah Merah Padi. Allah, lembut je tapi azan nak kena sula tu. Yang main-main azan nak kena sula Ada yang islamiknya tepat, ada yang islamiknya tak tepat. Benarkah disyariatkan azan sebelum seseorang itu dijatuhkan hukuman hudud? Yang ni persoalan ni timbul juga. Walaupun cerita Piramli itu banyak pengajaran dia. Sula, benarkah disula? Dalam hukum Islam ni ada tak sula? Digodok daripada dubur sampailah ke depan kan, disula kan. Sedangkan dalam Islam ini hukum bunuh, kalau yang direjam direjam dengan batu, kemudian dipancung. Sekarang ni Arab Saudi dia pancung, tapi ada tak disula? Sula. Walaupun kadang-kadang tempat yang dilakukan itu kadang-kadang tidak diterima balasan di situ. Kalau orang yang mencuri, betul dia potong tangan kiri, kemudian tangan kanan. Tapi tangan dah habis, mencuri lagi. Punyalah profesionalnya, curi lagi, tak takut. Maka dipotong kaki pula, potong kaki kiri, potong kaki kanan. Kalau curi lagi, tak tahulah semana dia boleh pergi mencuri lagi. Kemudian bagi orang yang berzina pula, tidaklah pula direjam di anu tu je. Yang jahat kan, tak di lastik dia rejam, dan direjam di semua anggota dia dah. Bukan direjam pada bahagian itu saja, tetapi macam dalam filem tu dia kata disula daripada belakang ke depan, tidak menepati hukum yang disebut dalam kitab-kitab fiqh. Jadi Abu Bakar, sikit lagi kita ambil hadis ni, maka Abu Bakar pun menoleh, lalu dia melihat Nabi memberi isyarat supaya dia tetap diam di posisinya. Pertama sekali, Nabi bagi izin untuk Abu Bakar meneruskan tugas sebagai imam. Yang kedua, Nabi reda bahawa Abu Bakar itu boleh menjadi makmum, boleh menjadi imam kepada dia, dan Nabi menjadi makmum kepada Abu Bakar. Maka ya Allah, yang semua itu Nabi, seorang Nabi, bukan imam biasa, imam ratib yang biasa, seorang Nabi. Maka sepatutnya Abu Bakar dia rasa dia tidak layak, lalu dia mengangkat tangan memuji Allah atas perintah Rasulullah itu. Walaupun Nabi perintah dia, Nabi kata tetapkan di posisi kamu. Abu Bakar dia mengangkat tangan, Di sini dia tak sebut mengangkat tangan. Jangan tak payah kita tanya angkat tangan macam ni ke.
Macam ni ke? Macam ni ke? Tak payah kalau dalam doa kunut tu kita tanyalah. Yang ini hanya perlakuan sekali-sekali yang ditunjukkan, yang menunjukkan kalau kita bergerak tidak banyak, dia tidak membatalkan solat. Bukan nak tunjuk waktu kita semayang je. Tiba-tiba ada orang menjerit, "Oi, menantu kau dah balik." Alhamdulillah, selamat aku, dia kata malam ni belanja makan. Contohlah dia angkat tangan, Alhamdulillah. Tak perlu dibuat kan. Yang ini yang Nabi cerita, iaitu tentang Abu Bakar. Ini dalam hal yang lain. Akhirnya Abu Bakar dia tetap mundur, lalu dia masuk ke shaf dan Nabi meneruskan solat. Maka setelah solat Nabi bertanya, "Kenapa kau tidak tetap?" Maka kata Abu Bakar, "Tidaklah patut bagi putera Abu Quhafah ialah solat di depan Nabi Allah." Sikap tawaduknya Sayyidina Abu Bakar. Kita tak ada orang alim datang ke tidak. Ada orang alim, ada orang hafal Quran, aku imam, mesti tetap jadi imam. Mana boleh orang lain. Kadang-kadang kita berdegil dalam hal ini. Tapi pastikan dia betul-betul alim lah. Orang yang alim, yang banyak hafal Quran, bagilah dia jadi imam, tak ada masalah pun. Benarnya hadis ini dipanjang lagi syarahnya. Ada beberapa pengajaran, insyaAllah nanti kita akan sebut pada minggu akan datang. Ada soalan sebelum kita tangguhkan? Ustaz, macam soal zikir dalam solat tadi, macam tadi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, macam dia angkat tangan tapi dia zikir, macam tu khusus untuk keadaan tu saja ke Ustaz? Ya, dalam hadis ini jadi dalam syarah hadis, ulama dia hanya menyebutkan kalau seseorang itu membuat pergerakan yang tidak banyak, maka dia tidak membatalkan solat. Jadi dalam keadaan itu tadi yang kita lihat, Abu Bakar dia mengangkat tangan dan memuji Allah. Maknanya disebut Alhamdulillah. Takkan puji disebut Astaghfirullah, Subhanallah. Itu bukan puji. Puji itu Alhamdulillah. Maknanya Nabi memberi kepercayaan kepada dia untuk meneruskan solat. Jadi itu dalam keadaan yang dikhususkan kepada Abu Bakar. Tetapi ulama hadis dan ulama fiqh mengambil hukum boleh kalau seseorang itu membuat pergerakan yang tidak banyak. Sebab Abu Bakar dia angkat tangan. Dia angkat tangan dan ucapan-ucapan yang dibolehkan seseorang itu mengucapkan. Sebagai contohnya orang yang bersin. Kalau orang bersin dia boleh sebut Alhamdulillah. Tapi orang yang menjawab pula tak boleh. Yarhamukallah. Lepas tu dibalas pula Yahdikumullah. Balas pantun pula tak boleh hukumnya. Hanya orang yang bersin saja yang dibenarkan mengucapkan Alhamdulillah. Kerana hadis ni pun kita telah sebut sebelum ni dalam Sahih Muslim, ada dinyatakan tentang hal tersebut. Soalan lain? Kalau tak ada, kita sudahi dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasul faktubna ma'a syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.